minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Adinda Sakinah binti Muhammad Noor, adik yang second last. So sebelum kita mulakan sesi kita hari ini, Kak Man nak introduce sikit lah. Okay. Nama yang diberi Nur Sakinah binti Muhammad Noor. Beliau dilahirkan 21 bulan 8. Dua ini kita nak bincang sikit lah pasal pengalaman beliau dalam perjalanan daripada sekolah, lepas tu masuk universiti, lepas tu buat degree and then buat masters, and then sekarang ni dah jadi Chief Managing Consultant dekat Nadi Ihsan Sdn Bhd FWD Takaful daripada Disember 2020 until now. Betul? Betul. Okay. Alright. Sebelum Kak Ma cerita lebih lanjut pasal Sakinah, Inah ada nak introduce apa-apa? Pasal diri Inah sebelum Kak Ma highlight sikit-sikit. Okay. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, terima kasih kepada Dr. Fatimah kerana memberi peluang untuk saya share sikit lah tentang share tentang kehidupan saya yang boleh memberi manfaat kepada adik-adik di luar sana. Secara briefly introduction, macam Dr. Fatimah cakap tadi lah, saya dilahirkan di Selangor, kemudian saya sambung sekolah rendah dekat selayang dengan Putrajaya. Kemudian saya masuk sekolah sains MUA pada form 4 dengan form 5. Kemudian saya sambung belajar ke UiTM Putra Alam dalam bidang asasi. Kemudian sambung degree di dalam bidang Chemical Engineering Technology in Biotech dekat UniMed Perlis. Kemudian selepas 4 tahun saya sambung master di UTM Johor Bahru. Itulah. Alhamdulillah. Tu daripada UTM Johor Bahru tu lah yang terus duduk kat Johor tu. Betul. Tu sebab berkahwin lah. Main reason dia. Itulah tak sangka boleh jadi duduk dekat Johor ya. Okay. Basically lepas daripada masuk dekat UiTM tu buat masters. UTM Johor tu, UTM Johor, lepas tu buat degree. Lepas tu berapa tahun tu terus buat masters tu? Okay. Honestly, lepas saya buat degree, saya immediately terus masuk ke master. Saya terus further my study to master. Maksudnya tak ada gap yang untuk sambung kerja dulu. Maksudnya momentum belajar tu belum hilang lagi lah macam tu. Boleh lah juga dikatakan, tapi tak juga tahu doktor Kak Mah ke doktor. Kak Mah pun tak apa. Tak payah formal sangat. Sebabnya sebab saya punya course akhir sem tu baru intern. So kira saya dah intern, saya dah buat praktikal dekat Sdn Technology Center. Saya dah buat intern 6 bulan, lepas tu terus grad. Maksudnya tak adalah nak cakap momentum belajar tu masih ada, terus bersama belajar ke apa. Tapi kiranya saya masuk ke bidang master ni tanpa ada working experience lah. Ya, itulah yang nak highlight. Apa yang menyebabkan Sakinah buat decision macam tu? Kan setengah orang cakap, macam mana nak buat master, at least nak pegang duit dululah, rasa nak kerja dululah baru nak buat master. Apa yang menjadi inspirasi kepada Sakinah untuk terus je daripada degree terus buat master? To be honest dengan adik-adik ni, kalau ada if you have a thoughts untuk buat master, you kena figure out dulu kenapa you nak further master. Sebab to be honest, journey dalam master ni dia totally different dengan degree tau. Memang it is, orang cakap it is a lonely route. Sebabnya memang life dah tak sama, bukan macam dulu pergi sekolah pergi kelas sama-sama dengan kawan-kawan semua kan. So kalau you tak hold into your main reason, memang cepat akan give up lah maksudnya. Tapi dalam kes saya, kenapa saya nak
nak terus further study sebab lepas saya degree, lepas tu saya kerja terus kat UTM sebab ni honestly lah ini sebab main reasonnya sebab saya nak kahwin. Okay, saya nak kahwin, lepas tu husband saya bekerja di Johor. So we decided to not do PJJ lah lepas berkahwin. Okay, so kita orang discuss kenapa either I kena cari kerja ataupun kena cari kerja kat JB ataupun sambung belajar. So kiranya saya decide untuk sambung belajar sebabkan personal life lah. Sebab saya percaya setiap orang diorang punya cita-cita tau, cita-cita dan impian masing-masing. Walaupun kiranya walaupun saya directly honestly tak menggunakan ilmu master saya tu sangat untuk bekerja selepas tu, tapi networking and experience tu lah yang saya rasa menghargai dekat belajar master tu. I see. Maksudnya semua skill ilmu yang ada masa belajar dekat master tu walaupun tak kerja dalam bidang tu masih banyak digunakan sekarang. Betul? Betul tu. Tapi nak highlightkan kat sini untuk adik-adik, macam kalau nak sambung belajar tu memang you kena cari your firm reason. Bukan nak tak galakkan adik-adik sambung belajar, tapi itulah kita kalau boleh kita tak naklah di pertengahan jalan kan. Maksudnya give up di tengah jalan. So kalau ada main reason you, apa-apalah, ada orang dia nak sambung belajar sebab dia nak banggakan ibu ayah ke, ataupun dia nak sambung master ni sebab dia nak further PhD, nak jadi academician ke kan. So find out lah, is that masters ni really benefit you either in knowledge ke atau in stepping up in your career ladder ke. If you do it, if yes, then do it. Susah mana pun kalau kita ada target yang clear, insyaAllah kita boleh dapat target tu. Betul. Kalau ada je rasa macam nak buat tu, faiza azamta fatawakal ala Allah. The rest tu bagi Allah yang ni kan. Kita kena kuatkan semangat. Betul? Betul. Cuma masa masuk degree ke masters tu kan Ina tak kerja apa semua kan. Ada tak macam terfikir macam mana siapa nak akan sponsor nak belajar untuk master ni? Apa yang option ada untuk menyambung pelajaran tu? Just in case dia orang tanya. Dalam kes saya ni, waktu tu masih ada option MyBrain sponsorship under JPA kalau tak silap saya, MyBrain. So kiranya saya sambung master under MyBrain ni lah. Dia bagi bayar yuran pengajian dan allowance sikit. Tapi exactly saya tak ingat berapa. Tapi under JPA lah. Maksudnya beasiswa, bukan pinjaman. Bukan, dia MyBrain under KPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT, sorry. MyBrain KPT. Itulah. I see. Itu pun rezeki juga tu kan. Maksudnya tak ada terikat lah dengan government ke apa. Betul. Sebab sponsorship by MyBrain. Okay, alright. So that's why daripada situ, Kak Mah nak tanya selanjutnya lepas buat di masters tu dah habis tu kan. Kan dah dalam bidang engineer. Then macam mana perjalanan daripada engineer tu boleh jadi executive consultant untuk insurans pula. Macam mana perpindahan tu? Okay. Dan yang menginspire Sakinah untuk buat insurans ni. Okay. Boleh promote sikit pasal hibah tu? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah after graduate in master, saya dapat job lah. Saya dapat job and almost 3 tahun bekerja dekat satu kilang electrical ni, saya decide untuk berhenti. Also sebab personal reason. Saya rasa hidup saya penuh dengan personal reason. Kiranya yelah, life ni kan is about sacrifice kan. So I decided to sacrifice my career as an engineer to become a full-time housewife. Actually COVID lah made me decide this. Sebab waktu COVID ni sekejap childcare tutup, sekejap tadika tutup. Kita kerja, kita tak boleh lah asyik kata kat bos nak cuti kan. Jadinya kiranya macam KPI pun tak dapat capai. Macam banyaklah restriction untuk saya achieve. Saya buat kerja dengan efektif dan efisien dekat company. Jadinya saya decide untuk berhenti dan jaga anak-anak kat rumah. Tapi selepas sebulan saya menjadi full time housewife,
saya rasa saya jenis tak boleh duduk rumah saja. Bukan nak cakap jadi housewife tu tak bermanfaat, which is jadi housewife tu sangat bermanfaat. Memang saya salute sangat siapa yang jadi housewife ni. Tapi untuk saya lah, it's just me yang jenis tak boleh duduk rumah sangat. Bila duduk rumah sentiasa saya jadi stres. So for my own good mental health, saya terpaksa distract myself and saya look for other opportunities lah yang boleh saya bekerja dari rumah. At least at the most of time lah. Still ada kena keluar tapi most of the time saya akan berada di rumah. So saya slowly cari peluang lah untuk untuk cari pekerjaan yang boleh bekerja dari rumah. So tiba-tiba saya jumpa tentang untuk jadi ejen takaful. So after I did some readings, actually I realised tau rupanya jadi ejen takaful ni, takaful consultant ni is a noble job kalau you buat betul-betul dengan jujur. Sebab apa tau? Sebab takaful ni dia fardu kifayah. You cuba bayangkan if panel syariah kita tak come up with takaful ni, semua orang kat Malaysia, semua orang Islam kat Malaysia ni akan ambil insurance, conventional insurance. Kan? Jadinya which is conventional insurance tu memang tak syariah compliant. So jadi alhamdulillah lah kiranya pada tahun 1984 bermulanya takaful kat Malaysia ni, dah masuk sejarah takaful pula. Okay. Oh 84. Maksudnya 1984. company yang mula-mula buat takaful. Ya betul. So kiranya saya rasa ejen takaful ni dia boleh memberi manfaat tau pada diri saya lah, sebab saya nak cari income juga di samping tu dan juga untuk orang lain. So saya decide untuk jadikan pilihan ni sebagai kerjaya saya lah. InsyaAllah doakan saya masih baru agar istiqomah dan terus memanfaatkan kepada orang lain lah. Okay, jap. Kenapa saya selalu cakap takaful ni dia memberi manfaat kepada orang lain tau? Sebab okay guys, takaful ni takaful ni dia adalah plan B tau dalam kehidupan kita. Kenapa Plan B? Plan B. Plan A ni apa? Plan A-nya Kak Ma, plan A-nya yang initial plan kita tu lah. Dia nak kerja elok-elok, nak kumpul duit untuk bagi keselesaan kepada anak-anak keluarga kan. Nak buat saving untuk education anak-anak. Itu initial plan kita kan. Tapi what if dalam perjalanan kita tengah nak kumpul duit nak kumpul duit untuk keluarga kita ni, untuk anak-anak, nak education anak-anak ni, sekali kita meninggal dunia waktu muda. Kan? Sekali kita kalau tak meninggal pun kita apa jadi kalau kita kena sakit kritikal yang sampai dah tak boleh kerja. Which is kita kerja sebab nak dapat income. Income tu kita akan saving. Tapi apa jadi kalau kita tak dapat kerja? Siapa nak bagi income kat kita? So plan B takaful ni lah yang jadi plan B kita dalam hidup ni. Oh macam backup plan lah. Backup. Yes, backup plan. So tak nak ke kalau lepas kita meninggal family kita still dapat gaji macam kita still bekerja. Kan? Tapi itulah ada orang cakap ni macam tak tawakal kepada Allah je. Kan? Ada certain orang cakap. Tapi Allah kata Allah suruh kita berusaha dulu. Kan? Yang macam ada hadis tu yang Rasulullah cakap kita kena tambat dulu unta kepada dekat pokok, barulah unta tu tak lari. Tak bolehlah kita tinggalkan je unta tu dekat pokok kita tawakal kan. Jadinya kita nak dia macam kereta lah, tak kunci pun tu tawakal. Betul. Tawakal tak boleh, kita kena usaha. Kita kena usaha. Macam kes COVID ni lah Kak Ma, kan kita usaha kita ambil vaksin untuk elak daripada kena jangkitan yang teruk. Bukan tak dapat langsung kan. Okay, jadinya kita ambil takaful ni kan as a backup plan kita adalah usaha untuk kita elak daripada kena bebanan kewangan yang teruk. Bukannya kita ambil takaful ni untuk elak kita daripada aksiden. Bukan kita ambil takaful ni elak kita daripada kena penyakit. Tak. Takaful ni untuk elak kita daripada dapat bebanan kewangan yang teruk. Macam tu. So that's why last kali saya fikir-fikir saya naklah bekerja yang bila saya bangun tu aku buat ni ada manfaat dekat orang lain dan insya-Allah aku pun dapat pahala di akhirat sana kan. So that's why last kali insya-Allah inilah kerjaya saya. Doakan
saya dapat dapat memberi manfaat lah kepada klien-klien saya. Betul. Antaranya Kak Mah pun klien lah. Cik. So kita dah cerita pasal sekolah, dah cerita pasal master, lepas tu dah ambil daripada kerja 3 tahun and then dah jadi konsultan dah sekarang. FWD Takaful. Okay. So seterusnya dekat mana tu yang kata pindah sebab nak berkahwin, and then masa bila dapat anak, dan bagilah tips sikit macam mana nak handle anak-anak ni di kala masa pandemik ni kan, macam banyak work from home, nak kerja konsultan tu lagi, nak jaga anak lagi, lepas tu as far yang Kak Mah tahu, kadang-kadang husband outstation lagi. So ada tips sikit tak untuk ibu bapa di luar sana ke pasal untuk handling anak-anak dan bekerja di rumah? Silakan. Sudah. Okay. Saya sekarang ada 2 orang anak. Seorang 5 tahun, akan masuk 5 tahun. Seorang lagi akan masuk 2 tahun. Sebenarnya lepas saya join Takaful ni, saya bukannya saya all the time jaga anak-anak. Saya still hantar anak saya yang kecil tu dekat taska. Sebabnya sebabnya kalau saya fikir kalau saya kerja yang macam office 8 sampai 5 tu, saya tak ada choice. Kalau taska tutup, saya memang terpaksa cuti kan. Tapi kalau jadi Takaful consultant ni, taska tutup, saya boleh cuti sendirilah. Diri saya sendiri punya kerja kan. So sendiri boleh cuti. So bila saya rasa macam case macam naik je kat Johor ni, saya stop lah hantar dia. Kiranya bagi saya macam ada kebebasan lah kat situ. Okay. Okay. Ada time luxury sikit lah. Luxury sikit lah, yelah. Okay, lepas tu yang dekat husband selalu outstation tips tu still honestly bukanlah, masih belum perfect lagi. Tapi saya selalu rasa macam kita ni kena selalu bersyukur kan, kena banyak bersyukur lah. Sebabnya macam ni sebabnya Allah baru bagi ujian sikit. Nikmat yang Allah bagi tu dah banyak sangat. Macam yang dalam surah Ar-Rahman tu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang kita nak dustakan? Which is nikmat Allah yang dah bagi kat saya ni, saya rasa macam banyak sangat. Allah baru uji sikit, suami kena berjauhan seketika kan. Jadinya saya cuba untuk berlapang dada dan hadapi anak-anak tu dengan berlapang dada lah. Maksudnya kadang-kadang tu kalau dia orang berebut mainan ke apa tu, ke nangis ke, saya biar je. Saya biar je, tapi sambil observe lah. Observe lah, takut jugalah kan ada tingkah laku yang berbahaya ke apa kan. Tapi dia orang nak nangis lah. Kita kadang-kadang kita ni sebagai ibu ni kita rasa stres dengan anak nangis kan. Tapi cuba dia nangis, kita tengok je dia nangis. Kan, kita cuba berlapang dada. Lepas tu kalau rasa tak tahan sangat, kadang-kadang saya masuk toilet, duduk jap dalam toilet. Dia nangis lah. Lepas tu dah lepas dalam toilet, pujuk lah. Keluar toilet, pujuk. Saya nak cakap macam, saya rasa parenting ni tak ada tips. Kita just kena face them. Lepas tu kita buat apa yang kita happy. Kalau rasa stress, rasa depressed, don't keep to yourself. Kita call anyone, macam berborak sekejap ke, talk to someone yang you can trust. Kan? Jadinya sebab yelah ini kira bagi saya ni ujian saya lah, ujian untuk keluarga saya kan. Kiranya macam saya suka nak share ni Kak Ma, satu surah ni, surah Al-Insyirah. Yang ni memang famous lah, yang inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah sebut. Dalam kesulitan tu ada kemudahan, sesungguhnya dalam kesulitan tu ada kemudahan. Kalau belajar bahasa Arab ni macam ni ustaz cakap, kesusahan tu Allah letak satu, tapi kemudahan tu banyak. Maksud dia banyak dalam ayat tu kan. So saya keep on fikir
nak cakap positif tu positif, tapi kita tak nak kalau boleh positif yang toxic orang cakap sekarang. Term sekarang tak nak toxic positif, tapi still keep positive, but if you cannot cannot bear it, tell someone. Can take a good treatment. Tell someone. Macam tu. Betul tu. Sebab apa? Masa dia orang kecil memanglah nangis itu cara dia orang interact kan. Nanti I tell you bila anak-anak dah besar rindu nak dengar dia orang nangis juga. So you will miss the situation. So just enjoy the moment. Enjoy the moment sebab dia orang tak akan sentiasa kecil. Makin lama makin besar. Time tu kita rindulah tak ada orang nak mengingat-ingat. Tapi saya memang tak dapat nak deny lah yang bila time tu berlaku memang akan rasa sedikit stres. Geram. Rasa geram, rasa nak nangis. Kalau rasa nak nangis, just cry. Just cry and tell someone. Tell your husband ke kan. Kita ni bila dapat support orang, kita rasa kuat. Macam tu. Tu kira macam term untuk kita ventilate lah. Jangan keep to yourself and ventilate. Betul. Okay. So ada pesanan terakhir untuk warga-warga di luar sana yang mendengar Inah punya ni pasal takaful ke, nak pesan something, contact number ke, silakan. Okeylah, untuk adik-adik dululah, adik-adik yang nak sambung belajar ni just nak bagi advice saya, bukanlah, just nak share satu pendapat. Buat apa yang you rasa best untuk you, the best untuk you and your family. Tak semestinya your career is the best, tak semestinya yelah kira ni you do you know how your family best at macam tu, and the rest leave to Allah. He knows the best for us, kan? And then okay, yang pasal takaful tu, yes, saya memang nak share awareness sangat-sangat kepentingan takaful. Ambil lah, kalau rasa memang tak mampu nak spend, sebenarnya kita memang sangat galakkan orang buat spend, asingkan sikit 10% daripada gaji kita untuk takaful. 10% je. Kalau gaji 5,500 je, kan? Spend asingkan siap-siap 10% untuk takaful. Kalau rasa tak mampu sangat, at least 5%. Macam tu. Sebab memang saya perasan rakyat Malaysia ni dia suka medical card. Sebab rakyat Malaysia ni rasa kita ni macam nak sakit yang berat-berat tu macam tak kot, aku drive elok-elok semua macam tu kan. Tapi demam-demam ni naklah masuk hospital swasta. Kalau denggi nak masuk hospital swasta kan. Tapi sebenarnya yang kita kalau medical card ni penting tau. Tapi kalau lepas kita sakit dapat treatment tu, kita sembuh, okay, nice. Lepas sembuh boleh pergi kerja macam biasa. Tapi what if kalau lepas kita sakit, sembuh, tapi kita tak boleh bekerja seperti biasa. Kita ada follow up treatment kan. So apa yang penting sebenarnya adalah life takaful tu dulu. What if kalau lepas kita dah dapat treatment kat private hospital guna medical card, lepas tu kita dah sembuh tapi kita tak boleh kerja macam biasa. Bila tak boleh kerja macam biasa, dah tak dapat income lah kan. So itulah kita nak spread awareness yang di mana life takaful ni is much more important than medical card. Medical card still penting, jangan salah faham, lagi-lagi dalam COVID ni yang hospital kerajaan dah full kan. Tapi kalau katakan budget limited, kita memang sangat galakkan ambil hibah takaful tu dulu lah, life takaful tu. Okay, sebab kepentingan medical card ni pun Kak Wan sendiri baru nampak as dulu government servant and now dekat private. Bila untuk pergi for those yang ada medical card ni kira macam privilege lah, at least walaupun dia orang tak ada lump sum money tu still boleh get treatment in private hospital dan sangat-sangat membantu lah. Betul. Okay, last but not least untuk orang yang bekerja di rumah dan yang ada handle anak-anak dan suami berjauhan. Alamak. Apa last pesanan? Tadi Tingkatkan kesyukuran.
Betul. Tapi jangan lupa kalau Tingkatkan stres, senyuman dan tingkatkan kesyukuran. tapi jangan Apa lupa tu? kalau stres just luahkan. Jangan simpan seorang-seorang. Find someone. Okay, very good tips. If you cannot trust your husband, in case, sebab ada certain orang dia tak trust husband dia kan. If you cannot trust your husband, find someone that you can trust. Maybe you can find a professional one, like a psychologist ke anything kan. Find someone to talk to lah, yang penting. Okay, very good tips. Kak Mah pun belajar banyak dengan Ina. Alhamdulillah. Thank you for the great sharing. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, thank you. Assalamualaikum.